yang kita rasakan kita perlu doakan untuk mereka. Kadang-kadang kita ni ada masalah dengan anak-anak, begitulah begini zaman sekarang ni kan. Jadi ini waktu antara waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Tuan-tuan duduk ni, saya depan ni duk baca kitab ni, bukan semua pun kita boleh fokus sangat, adalah sikit-sikit kita dapat kan. Jadi waktu tu kena rasa macam pening-pening je, tak apa, kita doa, ya Allah Tuhanku begini ya. Sedikit sebanyak tu boleh membantu. Dan itulah nanti kita akan tengok daripada sehari ke sehari, daripada bulan ke bulan, daripada tahun ke tahun, kita akan tengok ada perubahan. Tuan-tuan perhatilah kawan-kawan kita yang ahli masjid, yang daripada mudanya sampai ketua, dia masuk jadi orang-orang masjid ni, dia berubah sikit-sikit, bukan berubah terus. Kita bukan macam Sayyidina Umar terus dapat hidayah, dia pusing terus kan 360 darjah di U-turn. Tak, kita bukan pada level Sayyidina Umar tu, tapi kita boleh tengok rakan-rakan sahabat kita yang mana mereka ni melazimi masjid, melazimi salat berjemaah. Tengok dia berubah sikit, dan kita pun kita akan melalui jalan yang sama. Itu yang kita cari, yang kita harapkan. Kita ni semakin boleh berubah. Ilmu tu satu aspek lah, kita menuntut ilmu, tapi untuk dalaman kita, untuk pertemuan kita dengan Allah SWT itu sangat besar. Kita tak boleh kesampingkan dalam apa-apa amalan, dalam apa-apa perbuatan yang kita buat. Okay, insyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulumil Quran, cara mudah memahami Al-Quran, yang mengandungi kaedah-kaedah asas untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang zaman, karangan ulama Mesir, iaitu Syekh Manna Khalqatan. Dia terbitkan oleh Pustaka Jiwa. Asalnya kita Arab, dia dah terjemah dengan cara mudah memahami Al-Quran. Dan kuliah kita yang terakhir ialah pada 3 hari bulan 1, bulan yang lepas. Kita berada pada muka surat 41. Kita berada di awal bab yang ketiga, iaitu yang membicarakan tentang wahyu. Bab pertama kita bicarakan tentang sejarah perkembangan disiplin ilmu Quran, jenis-jenis disiplin yang ada, kita selesai. Bab 2 dia membicarakan tentang Quran, definisi Quran, beza Quran dengan hadis, Quran dengan hadis kudusi, hadis nabawi, hadis tauqifi, hadis tauqifi. Itu beberapa jenis perbezaan Quran dengan hadis. Kita dah selesai dah itu. Kemudian bab ketiga dia masuk kepada membicarakan tentang wahyu. Wahyu ini dia sifat dia umum. Kalau bab 2 itu dia membicarakan, tak apa dengar ke belakang? Dekat sikit ya. Okey ya. Bagus. Alhamdulillah. Kalau tak jelas bagi tahu. Takut saya. Okey, dengar Takut saya punya speaker tak bagus. Mic ni okey dah, saya punya speaker tak bagus. Bab yang ketiga ni bab wahyu. Sedangkan dalam bab 2 itu kita dah bicarakan tentang Quran. Quran ini di sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bab 2. Tapi pengarang ni, cara dia menyusun kitab ni, sebab tajuk kitab ni ialah tajuk ulum mabahis fi ulumil Quran, jadi dibawakan Quran dulu. Sepatutnya biasa kalau orang tulis kitab dia akan bawa bab wahyu dulu secara umum, lepas itu dia pergi khusus. Tapi dia ceritakan khusus dulu, dia ambilkan Quran dulu, kemudian baru dia pergi kepada umum. Sebab kitab ni membahaskan tentang Quran ya. Okey. Dan kita dah masuk pada bab wahyu ini. Cara mana Khalil Khattan Syekh dia mendatangkan setiap tajuk tu, dia bawakan setiap tajuk tu gambaran dulu supaya kita memahami konsep wahyu tu bagaimana. Wahyu benda yang tak nampak, mata tak nampak, telinga pun kita tak boleh dengar. Wahyu tu datang benda ghaibiat, benda ghaibiat. Maka pengarang dia bawakan ayat, sanurihim ayatina fil afaq. Kamu akan perlihatkan, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat. Itu mula dia dah pengarang bawa nak supaya kita ni tajuk ni cerita nak
bagi kita yakin benda tak nampak, benda ghaibiat. Jadi pengarang ni fikir bagaimana nak bagi orang faham benda tak nampak, lepas itu nak diyakini benda tak nampak. Subjektif. Melainkan kita ni iman yang kuat. So ni nak membina keimanan. Bab wahyu ni nak membinakan keimanan, iman kepada Allah. Bagaimana zaman Nabi, cerita zaman Rejab ni, Isra' Mi'raj, semua tu dia melibatkan tentang keimanan. Bagaimana para sahabat semua nak yakin Nabi Isra' Mi'raj kan, dia membina keimanan. Sahabat tak Isra' Mi'raj, yang Isra' dengan Mi'raj ni Nabi je, tapi nak membina keyakinan itu. Bagaimana mereka ni boleh yakin dengan cerita Nabi begitu, begini, begitu. Jadi pengarang ni dia bawakan ayat-ayat Quran, bawakan beberapa contoh yang mana boleh dianalogikan dengan kehidupan manusia yang biasa, supaya benda tu kita nampak, ya betul, logik. Wahyu ni boleh berlaku dan rasional pada zaman kita ini. Itu dia bawakan, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini. Satu, ini saya gazet balik, kita tarik balik. Kemudian pengarang dia bawakan wa yas'alunaka 'anir ruh, kamu bertanya wa yas'alunaka 'anir ruh. Nabi Muhammad dia ditanya tentang ruh oleh orang kafir, bagaimana nak jawab cerita itu bulan lepas kita ceritakan. Kemudian diceritakan tentang akal, keistimewaan, kecemerlangan seseorang tu berbeza dari sudut cerdik, pandai, subjektif. Pengarang dia bawakan beberapa contoh untuk membina dalam otak kita ni keyakinan. Ini dia wahyu. Dibawakan. Kemudian dibawakan adanya dalam zaman moden ni hipnotis. Yang dia petik je tu, apa tu orang dia boleh pengsan. Dia tak sedar, kemudian diikut je hipnosis kan, diikut jarahan. Dekat Indonesia ni dia glamour. Negara kita pun ada yang gunakan ilmu-ilmu ini, kita boleh ikut arahan. Jadi semua benda-benda ni pengarang dibawakan supaya kita nampak ini benda ghaibiat, tak nampak tapi benda tu boleh berlaku sebelum dia nak datangkan kepada kita kefahaman tentang wahyu. Okey. Kemudian kita sampai muka 41 tu, kata pengarang, dia kata, sekarang orang dapat mendengar percakapan yang datang dari jarak jauh yang lebih jauh. Ini juga contoh-contoh yang dibina oleh pengarang. Menyeberang lembah dan dataran tinggi, dataran dan lautan tanpa melihat orang yang berbicara, bahkan sesudah mereka wafat sekalipun. Kini dua orang dapat berbicara melalui telefon, meskipun yang seorang berada di hujung timur dan yang lain di hujung barat, dan terkadang pula kedua-duanya saling melihat dalam percakapan itu, dan orang-orang yang duduk di sekitarnya tidak mendengar apa-apa selain seperti suara lebah. Seperti itulah wahyu, waktu wahyu diturunkan. Jadi dia buatkan analogi lagi. Kita telefon, pegang telefon kan, telefon kita dengan kawan kita, seorang kat sini, seorang mungkin dekat Kelantan, Terengganu, kita berdua je yang dengar kan. Orang duduk walaupun sebelah kita tak dengar. Jadi benda tu boleh berlaku zaman sekarang. Jadi kalau boleh berlaku begitu, jadi Allah turunkan wahyu, Nabi je dapat, walaupun sahabat duduk sebelah-sebelah Nabi, sahabat tak dengar kan. Itu analogi yang dia bawa. Pak tu dia katakan boleh pula jenis video call zaman kita ni kan. So banyaklah canggih-canggih. Dan itulah yang disebutkan oleh pengarang, orang-orang yang duduk di sekitarnya tidak mendengar apa-apa selain seperti suara lebah, bunyi lebah. So dalam hadis-hadis Nabi disebutkan seperti bunyi lebah. Zaman Nabi tu tak sebut ada frekuensi lah, ada wave, istilah tu tak ada lagi. Tapi sekarang ni kita boleh similarkan, samakan dia. Zaman sekarang ni semua tu guna frekuensi. Kalau kita buka radio, satu channel kan dia ada frekuensi dia 91.5 IKIM kan. Pergi ni kan, pergi era lah pula 103 ni kan beza. So frekuensi tu, maka suara bunyi lebah ni dia seperti satu bentuk wave begitu. Nak bagikan kita gambaran, oh betul lah zaman kita ni ada frekuensi dan orang guna teknologi itu digunakan. Tak mustahil kita buka dekat sini, frekuensi itu kita boleh dapat. Yang telefon tadi satu aspek, kalau radio tu lagi semua boleh dapat kan. Ada jenis frekuensi satu je kita call, dengan kita punya frekuensi je kita boleh dapat.
kan? So kepelbagaian tu dia. Jadi bila fikir je tu, menyebabkan kita ni semakin mudah nak faham tentang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami dialog dengan diri sendiri, sama ada dalam keadaan sedar ataupun dalam keadaan tidur, tanpa harus melihat apa yang diajak bicara di hadapannya? Ini dalam bentuk mimpi pun, benda dalaman dalam diri kita berlaku dalam mimpi, tak nampak, kan? Dalam mimpi kita je mimpi, orang lain tak tahu mimpi kita, walaupun dia tidur sebelah kita, kan? Satu bantal, mungkin satu katil, tapi mimpi lain-lain. Dia bawakan analogi supaya kita dengan wahyu itu semakin hampir satu. Dan bila kita masuk tajuk wahyu nanti, bila pengarang buat tu, kita betul-betul dia cakap je, kita grab, zap, gap, kap, so dia melekat terus dalam hati kita. Kefahaman kita tu kefahaman yang baik. Yang ni yang pengarang nak tanam dalam diri kita, supaya kita memahami tu nanti kita yakin. Bila dia yakin dia tu kuat, barulah bila kita keluar nanti nak buat jahat tu dia takut, kan? Kesan daripada yakin tu, tak boleh ni, begini, keyakinan kuat tu. Kita ni kenapa al-iman tu disebutkan yazid wa yanqus, bertambah ke kurang? Keyakinan, iman nak diyakin, iman ni dipercaya. Iman tu sifat ni yazid wa yanqus, bertambah dan juga berkurang. Kenapa bertambah dan juga berkurang? Sebab kepercayaan kita tu dia tak kukuh mana. Tapi kalau kita punya keyakinan yang kuat, diuji dengan pelbagai ujian, tapi keyakinan kita tak buat juga benda-benda haram. Walaupun kita ada ruang dan kita ada peluang untuk buat benda haram, tapi kita tak buat. Sebab apa kita tak buat? Sebab yakin kita tu kuat. Kita ada peluang untuk sign check, untuk buat benda-benda yang haram, benda salah, berdosa, tapi nak buat tu yakin tu. Sebab benda tu duduk di dalam, subjektif untuk cerita. Yang tu yang bila kita datang ni, yang pengarang nak tanam, dia bina, dia tekan, dia bina. Dan benda tu dia masuk ke dalam, bukan di luar, bukan dicerita, bukan di bibir. Maksudnya bila diceritakan, pengarang saya ni menyampaikan aja apa yang pengarang sebut ni, mensyarahkan apa yang disebut. Bila dia berdatangkan ke gitu, benda tu duduk dalam hati. Dia bukan duduk, saya cakap, dengar kat telinga kanan, keluar telinga kiri, maka haba aman surah, dia akan jadi debu yang berterbangan, dia tak memberi kesan. So pengarang dia tak nak begitu. Dia nak bila kita masuk bab wahyu ni, kita yakin, dan lepas itu dia ada impact pada diri kita, dari sudut amalan kita, dari sudut keyakinan kita, dari sudut kita nak buat benda jahat, benda baik, dia dah berubah. Ini boleh nak buat ni, tapi subjektif. Orang ada peluang dan peluang untuk buat jahat, tapi dia tak buat. Sebab apa? Dia yakin. Benda subjektif. Keyakinan tu yang nak bina oleh pengarang. Yang demikian ini juga contoh-contoh lain yang sama boleh menjelaskan kepada kita tentang hakikat wahyu yang sebenar. Itu kata pengarang. Ada lagi, dia kata banyak lagi contoh-contoh lain. Kalau nak bawa contoh yang memberikan kepada kita kefahaman bahawa benda wahyu tu rasional berlaku pada zaman kita ini. Orang yang sezaman dengan wahyu dapat menyaksikan turunnya wahyu dan mencatatnya secara mutawatir. Zaman kita ni tak adalah. Sebab Nabi itu zaman Nabi dulu, tapi zaman Nabi itu betul Nabi kata wahyu turun. Okey, panggil sahabat Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, duduk, kata dengar Nabi baca, suruh catat sahabat zaman itu. Dia dapat real betul, live ketika mana wahyu turun. Dengan segala pensyaratan yang meyakinkan kepada generasi sesudahnya. Ni pengarang dia kata bagaimana para sahabat disalin, adalah beberapa syarat. Kita pernah ceritakan sebelum ni bagaimana dia letakkan syaratnya, bagaimana tulisannya dibenarkan oleh Nabi, nak disalin perlu kepada beberapa salinan disyaratkan. Okey. Umat manusia pun menyaksikan kesannya di dalam suatu peradaban bangsanya dan kehebatan pengikutnya. Manusia akan menjadi mulia selama tetap berpegang kepada wahyu dan akan hancur serta hina jika melalaikannya.
Jadi kita tengok zaman Nabi dengan adanya wahyu yang dibina kepercayaan akidah. Kita bila disebutkan zaman Nabi ini zaman jahiliah, zaman Nabi dekat Mekah tu, Nabi berdakwah kepada musyrikin Mekah yang jahil. Jahil di sini memberi maksud jahil di sudut akidah, kepercayaan. Bukan kita kata dia orang ni duduk dalam batu, tak ada tamadun, tak. Cerdik, pandai, ada pengurusan, jual beli semua, tapi dalam keadaan jahiliah, tak kenal Tuhan, tak ada akidah, tak ada pegangan. Bila tak ada pegangan, Tuhan semua dia buat. Bunuh anak, bunuh perempuan, tipu, riba, kan, semua benda dia langgar. Sebab apa? Sebab tak ada keyakinan. Yang ni dikatakan apabila manusia itu ada berpegang dengan akidah tu, so dia berlaku perubahan dan boleh ditengok pada sepanjang zaman selagi mana pegangan itu ada, akidah itu terbina. Kemungkinan berlakunya wahyu sudah tak dapat diragukan lagi. Kemungkinan berlakunya wahyu sudah tak dapat diragukan lagi. Jadi bila dia bawa contoh-contoh ini, kemungkinan berlakunya wahyu tu maksudnya benda tu firm, confirm. Kita tak boleh ragu dah, memang turun. Zaman kita ni untuk ragu-ragu pada wahyu tu tak logik dah. Dah banyak bawa contoh, orang boleh percaya. Telefon orang boleh percaya, handphone sekarang ni teknologi orang boleh percaya semua. Benda tak nampak, takkan wahyu tak boleh percaya? Kalau zaman sahabat dulu, zaman Nabi, mungkin tak percaya, payah sikit sebab tak ada contoh-contoh rasional nak bawa ni, tak ada. Dia taradud. Bila wahyu diturunkan kepada Nabi, Nabi sebut ammai tasun anin nabail allazi hum fihi mukhtalifun. Bila Nabi bawakan wahyu Allah cerita tentang an-naba, kebangkitan hari kiamat, wa hum fihi mukhtalifun. Orang musyrikin kata, betul ke Nabi ni? Dia tak yakin, tak percaya. Tu proses keyakinan tu berlaku, tak berlaku di situ. Dan manusia perlu kembali kepada petunjuk wahyu demi mengubat jiwanya yang haus akan nilai-nilai yang suci. Sebagai manusia ni kita perlu kembali kepada kefahaman wahyu yang sebenar, kerana kita ini perlu mengisi hati kita diubat dengan keimanan yang betul, dengan nilai-nilai yang suci. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah rasul pertama yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah menurunkan wahyu kepada rasul sebelumnya. Kenyataan ini seperti telah dirakamkan dalam Al-Quran. Dan dibawa contoh lagi bahawa Nabi Muhammad ni bukanlah satu-satu Nabi yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum daripada Muhammad, terima wahyu juga. Kitab Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, kan, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. So dibawakan dalil dekat sini, surah An-Nisa ayat 163 dan 164. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Daud zabura wa rusulan qad qassasnahum alaik min qab wa rusulan lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Jadi pengarang dibawakan dalil ni, dalil daripada ayat Quran yang menunjukkan wahyu itu bukan sekat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad, seperti mana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya. Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim dan Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub serta nabi-nabi zuriatnya dan Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur, dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepada kamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. An-Nisa 163-164.
dapat. Satu, diterangkan Allah Ta'ala kata Muhammad bukan kau aja yang dapat wahyu. Kita faham Nabi-Nabi sebelum pun dapat wahyu. Satu. Kedua, Allah Ta'ala bagi tahu kisah Nabi-Nabi ni banyak. Sebab dalam hadis disebutkan Nabi ni ada 124,000. 100 Nabi semua, daripada Nabi Adam nak sampai Nabi Muhammad tu, bilangan Nabi ada 124,000. Punya beramai. Rasul ada 313, ulul azmi ada 5. 124,000. Kalau Nabi ni punya banyak, dan Nabi-Nabi itu Allah Ta'ala sebut ni wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl. Nabi yang punya ramai ni sebahagian kami cerita kepada engkau wahai Muhammad. Ada yang Allah cerita melalui perantaraan wahyu, dijadikan sebagai ayat Quran. Ada bentuk yang Allah beri ilham direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita dalam bentuk hadis. Dalam hadis. Dan hadis pun kita akan dapat cerita tentang, maksudnya wahyu daripada Allah. Itu yang dapat wa ma yantiqu anil hawa. Nabi sebut itu. Dan ada juga punya ramai Nabi tu lam naqsushum alai. Kami tak cerita kepada engkau wahai Muhammad. Dan Allah Ta'ala sebut pada akhir ayat ni wa kallamallahu Musa taklima. Ada jenis Nabi tu pelbagai. Ada jenis Nabi ni boleh cakap dengan Allah Ta'ala, disebut kalimullah. Nabi Musa alaihi salam. So kepelbagaian tu punya banyak nak sampai kepada Nabi Muhammad. 124,000. Habis Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, sampai nak ke zaman kita ni dah 1400 tahun lebih. Kemudian setiap 100 tahun, sebab Nabi dah tak ada, la Nabi ba'di, tak ada Nabi sebab Nabi Muhammad, maka setiap 100 tahun Allah Ta'ala lahirkan, bangunkan mujadid, islah, orang yang reti tentang hukum agama, yang memperbaiki ummah. Kita tengoklah ada ulama-ulama menunjukkan, ada di sana ulama-ulama, kadang ada ulama di sudut ulama usulnya, ulama akidahnya, ulama fiqhnya, yang diangkat sebagai mujaddid, dinilai sebagai mujaddid. Benda itu berlaku. Ini dalil kepada Nabi juga dapat wahyu. Kemudian pengarang dibawakan lagi dalil yang kedua daripada surah Yunus. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirnin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim qala al kafirun inna hadza la sahirun mubin. Dia kata, tidakkah patut adanya pada manusia yang engkar itu perasaan hairan disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang lelaki daripada jenis mereka, iaitu Nabi Muhammad, dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia yang engkar dengan balasan azab, dan sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman, bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka disebabkan amal saleh yang mereka kerjakan. Setelah itu Nabi Muhammad memberi amaran dan menyampaikan berita yang menggembirakan. Berkatalah orang-orang kafir yang berasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang dan nyata. Surah Yunus ayat 2. Menariknya Quran ini, ayat-ayat Al-Quran, redaksi bentuk ayat Quran ini diturunkan. Kalau kita ni berada pada zaman Nabi, kalau kita boleh bayang, kita ni duduk zaman Nabi SAW ada. Kemudian wahyu turun. Bila wahyu turun tu Nabi kata, wahai manusia, ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ataupun wahai orang yang beriman, wahai manusia, kena buat gini, kena buat begini, yang ni jangan. Kita ada didengar. Kita bayang, kita berada pada zaman Nabi. Ni jangan, ni jangan, ni buat, taklah itu gini. Okey, dengar. Satu kita dengar kan. Kemudian dalam kalangan kita ni ada golongan orang yang kafir. Betul ke Muhammad tu gini. Ini sihir je, cakap dia beria gini, tak percaya. Satu aspek ketika wahyu tu turun. Lepas itu turun wahyu seterusnya. Allah yang mana tadi ada dalam hati-hati orang kafir, orang yang tak nak beriman ni, Allah rekod dia dalam bentuk wahyu.
Kalau kita sekarang ni lah Tok Bomo kan, macam orang Tok Bomo kan, orang pergi jumpa ni, orang main salah lah yang jenis berkawan dengan jin syaitan ni. Bila orang sakit-sakit, dia pun pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo masuk ni, ni lah dah bagi tahu jangan mandi. Tengok dia boleh cerita dah. Dia cerita orang ni baru datang sakit kan, sebab dia berkawan dengan jin, dengan syaitan. Dia cerita tak payah bagi tahu, dia tahu ni sakit sebab ni, sebab ini, gini. Itu jenis kawan jin dengan syaitan kan Tok Bomo. Jadi orang pun dia, hebatnya Tok Bomo ni kan. Jadi dia akan ada perasaan takjub begitu. Dengan tu Tok Bomo nak bagi dia punya analogi dia. Tapi Nabi ni bila orang kafir ni tak percaya, akhirnya sahun Allah turun wahyu. Allah Ta'ala turun wahyu dalam bentuk teks Quran. Dalam bentuk Quran Nabi baca, akan alin nasi ajaban. Manusia kenapa? Akan alin nasi ajaban an awhayna ila rajim minhum. Tak patut dia kata bagi manusia ni rasa macam hairan. Yang dia orang ni duduk hairan, tiba-tiba wahyu cerita tentang dia duduk depan Nabi. Jangan main tuan-tuan. Cerita lah macam uji betul bomo dia cerita, ini dalam hati aku ni tiba-tiba jadi wahyu. Dia jadi macam tu. Jadi ini dalam bentuk wahyu berlaku pada kafir, yang menyebabkan bagaimana mereka ini tak beriman lagi kepada Nabi SAW. Sepatutnya dah sampai level begitu, dia kena percaya, dia kena yakin. Tapi sifat dia melawan tu, dia tak nak itu, tetap dia tak nak juga diri dia sendiri. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ni, Allah ni sifat dia adil. Bila Allah cipta manusia, sifat adil Allah ni diberikan kita ni semua peluang yang sama untuk buat keputusan, untuk jadi baik, untuk jadi jahat. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Taala ilhamkan kepada kita untuk jadi baik boleh, untuk jadi jahat tak boleh pun boleh. Maka kita boleh membuat pilihan dekat situ, untuk jadi baik, untuk jadi jahat. Allah Taala bagi peluang. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah dan surah Sajdah kita biasa baca, surah-surah lain, hari akhirat nanti ketika mana kita berada depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dihisap. Tak ada orang yang boleh claim Allah Taala tak bagi tahu. Semua kata lau kuntu turaba, kalau boleh aku ni biar jadi debu je. Ya Allah, kau boleh balikkanlah aku ke bumi. Mana ada yang boleh jawab, aku tak tahu ya Allah, tak sampai maklumat. Tak, kita ni setiap orang ni Allah Taala dah bagi peluang dah, untuk jadi baik, untuk jadi bahat, untuk jadi jahat. Cuma kita pilih tu yang mana. Begitulah wahyu ni dia datang begitu kepada musyrikin Mekah tu. Allah Taala adil. Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, Abu Talib ke, semua tu telah diberi peluang oleh Allah untuk jadi baik, untuk jadi bahat, untuk jadi jahat, untuk tidak beriman atau memberiman. Tapi mereka yang memilih jalan itu. Tapi pilihan itu Allah Taala dah tahulah. Dan kalau kita belajar qada dan qadar Allah Taala dah tahu dia punya pilihan mereka. Tapi untuk memilih itu Allah Ta'ala beri semua peluang yang sama. Jadi kalau kita faham kerangka konsep tu, bila kita nak buat jahat, bila kita nak tidak taat perintah Allah, kita akan rasa kita ni ada boleh nak pergi masjid, boleh nak pergi pasaraya, kita boleh membuat pilihan. Boleh datang masjid duduk terus, boleh datang masjid solat tahiyatul masjid. Kita buat pilihan. Boleh kita nak semayang dengan kita fokus, boleh kita nak semayang dengan kita tak berapa fokus kan. Pilihan itu ada di tangan kita tu diberikan pilihan. Okey, habis itu. Akan alinasi ajaban ni dalil menunjukkan manusia sepatutnya dia tak heranlah tentang wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad. Bagi kita orang beriman ni tak ada masalah. Tapi bagi orang kafir, sampai Allah Taala sebut sepatutnya mereka ni tak berlaku sedemikian. Okey, habis tajuk tu. Itu mukaddimah kepada bab wahyu. Beberapa banyak ikut catatan saya sini ada sekitar dalam 8 analogi, 8 contoh dibawakan oleh pengarang, bermula dengan logiknya, rasionalnya, ayat Qurannya, zaman kita ni, untuk bagi kita faham kerangka wahyu itu. Kemudian baru dia masuk erti wahyu, baru nak masuk takrif pada wahyu. Kata erti wahyu, kata pengarang, dikatakan wahaitu ilaihi, dan awhai itu, kalimat ini digunakan secara rahsia sehingga
orang lain tidak mendengarnya. Wahyu mengandungi makna isyarat yang cepat. Wahyu dari sudut makna literal dia ialah isyarat yang cepat. Di sudut perkataan dia lah, wahyu tu apa ya, ulama kata ialah isyarat yang cepat. Yalah, kalau kita tengok, kita nak compare dengan signal kan, wave kan, tu benda tu mana kita nampak. Dan dia, kalau kita cakap ni assalamualaikum sini, orang kita telefon kawan sana tu sampai assalamualaikum. So pergerakan tu yang cepat, itu literal dia kata. Itu berlaku biasanya melalui pembicaraan yang berupa simbol, terkadang melalui suara semata-mata, dan terkadang pula melalui isyarat dengan sebahagian anggota badan. Jadi itu dikatakan sebagai isyarat yang cepat. Kalau kita tengok lampu isyarat, bila dia cahaya ni lagi laju lah pergerakan dia kalau dengan bunyi kan. Kalau cahaya tu lagi laju, bila kita tengok lampu isyarat hijau tu semua orang boleh jalan. Jadi dia satu isyarat yang cepat, semua orang yang nampak tu dia akan bergerak dengan cepat ya. Okey. Al-wahyu adalah kata masdar. Wahyu ni kita katakan sebagai kata masdar, terbitan kata. Dia mengandungi dua pengertian dasar. So kerangka diletakkan al-wahyu ini dari sudut maksud dia yang asas dasar ni ada dua, dia kata, iaitu pertama tersembunyi, al-wahyu yang pertama tersembunyi dasar, dan yang kedua masuk dia cepat. Satu tersembunyi, satu cepat. Tadi ke atas disebut wahyu mengandungi makna isyarat yang cepat. Itu umum dia. Bila dia pergi kepada secara dasar, wahyu memberi maksud tersembunyi dan juga cepat. So dua benda elemen yang penting untuk memberi definisi kepada wahyu. Oleh itu dikatakan wahyu ialah maklumat secara tersembunyi dan cepat yang khas ditujukan kepada orang tertentu tanpa orang lain tahu. Jadi Nabi SAW dapat wahyu, Nabi je yang dapat kan. Sahabat duduk sebelah tak dengar, tak tahu. Kita telefon, kita lah yang tahu, kita yang bersembang. Tambah pakai bluetooth lah, earphone, kita duduk sembang kan. Kadang-kadang bila kita masuk jumpa kawan, tengok tengah bercakap seorang kan, dia cakap apa? Oh, dia pakai earphone kan, tengah bersembang. Lagi bluetooth tak nampak, dia letak dan telinga kecil kan. Betul ke, sihat ke tak? Tengok, tengah bersembang rupanya. Kita duduk sembang bagi salam, dia tengah bersembang dengan orang lain kan. So dia satu bentuk yang sedemikian, orang itu yang dapat dia kata okey. Inilah pengertian dasarnya masdar, terbitannya begitu. Tetapi kadang-kadang juga bermaksud al-muha. Dia satu disebut al-wahyu, kemudian juga ini al-muha ni tulis ikut Rumi. Kalau Jawi al-min waw ha, ya tu ya tak ada titik, al-muha. Muha iaitu pengertian isim maf'ul. Isim maf'ul ni isim yang kena. Maknanya yang diwahyukan, yang diwahyukan itu. Secara etimologinya, bahasanya, pengertian wahyu meliputi ada beberapa perkara. Dia kata okey. Yang pertama disebutkan oleh pengarang sini ilham. Yang pertama disebutkan ilham. Ilham yang menjadi fitrah manusia. Dia kata al-ilham al-fitrah lil insan, seperti wahyu kepada ibu Nabi Musa. Ni dia masuklah kategori bentuk-bentuk yang nak diterangkan. Azan bagi lawan azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian ya. Kita habiskan sikit ni. Bila masuk erti wahyu ni dia ada kategori dia, ada 6 kategori nak memberikan kita faham tentang wahyu itu. Kita tengok, kita ambil sikit. So wahyu itu dari sudut bahasa, pengertian wahyu itu boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk. Yang pertama, kata pengarang kat sini, wahyu boleh dikategorikan sebagai bentuk ilham. Ilham tu bagaimana? Dia bawakan contoh. Ilham yang menjadi fitrah manusia. Ilham yang menjadi fitrah manusia. Kita ni, dalam diri kita ni ada ilham. Dapat ilham kan. Biasanya kita bisa cakap dapat ilham. Fikir nak buat benda ni dapat ilham. Besok dapat ilham nak buat. Itu dia ilham. Besok apa projek nak buat, kan? Cuti hari Minggu kan. Besok hari Minggu nak buat apa? So kita berfikir nak buat benda A, B, C, D. Itu ilham. Itu ilham, satu bentuk ilham. Itu dikatakan ilham yang menjadi fitrah manusia. Manusia standard. Nama kita manusia ni Allah Ta'ala berikan kita ilham. Tak pernah kita duduk, tiba-tiba duduk hari ni, malam ni dah masuk kedai, tengok ada menu kan, menu nak makan apa, maka kita pun dapat boleh fikir,
nasi goreng ayam sedap kan. Takkan air mineral kosong je, ada teh tarik ke sedap sikit kan. Okey, contoh maksudnya benda tu dia akan datang dalam bentuk ilham. Kita pun tengok menu ni, kita ilham begini, tanya orang rumah kita, tanya suami anak nak makan apa, dia pun dia tengok, dia pun dapat ilham. Minggu lepas makan ni, minggu ni nak try ni pula, nasi goreng Pattaya. Tu bentuk ilham. Itu yang dikatakan sebagai fitrah manusiawi, yang dikatakan sebagai al-ilham al-fitri lil insan. Dia standard, dia dapat ilham begitu. Dibawakan contohnya begini, dibawakan contoh ayat Quran seperti wahyu terhadap ibu Nabi Musa alaihi salam, diriqatkan dalam Quran dan surah Qasas ayat yang ke-7. Allah Ta'ala sebut wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, dan kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Tak ada seorang ibu bila dia ilham, dia macam natural benda tu dia datang. Satu bentuk yang pertama, ilham al-insani. Bila seorang ibu beranak, dapat anak, dia akan susukan. Kemudian anak tu yang kecil tu, yang tak tahu apa-apa tu, budak kecil pun kalau berperut, dia pergi, dia pun nyot ilham juga dia boleh. Cuba bagi kat mulut dia pun buat donor, payah juga. So diperlukan ada satu bentuk ilham yang Allah campak kepada al-insan, manusia itu sebentuk fitrah, sebentuk fitrah manusia. Dia akan ilham begitu. Projek besok nak pergi mana, plan, dia ilham, dia akan ada begini. Itu ilham al-insan. Sebagai manusia biasa normal, dia akan bentuk ilham sedemikian. Satu, kita habiskan muka surat 43 ni sikit lagi. Kemudian yang kedua, ilham tadi berbentuk al-insani kepada manusia. Yang kedua, ilham yang berupa naluri pada binatang, dikata sebagai al-ilham al-azizil lil hayawan. Dia kata yang diberi oleh Allah kepada binatang. Allah ilhamkan pada binatang, seperti wahyu kepada lebah. So pengarang dibawakan dari surah An-Nahl ayat 68. Dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa waha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Ni bentuk wahyu dan bentuk ilham. So wahyu tu dia, saya katakan dia umum, tapi wahyu ni Allah Ta'ala wahyukan kepada apa? Tadi pada manusia, ini kepada binatang yang namanya lebah. So binatang-binatang pun dia akan ada wahyu kepada binatang. Dia kata, buatlah sarang di bukit-bukit, kan? Tak ada tiba-tiba lebah datang dia buat sarang tu di depan mimbar ni, letih juga. Imam Bilal letih, AJK Masjid Nazir pening kepala, kejap kat situ lah dia buat, kejap kat sini lah. Tak betul setting lebah tu. Tapi bila Allah Ta'ala ilham kepada binatang namanya lebah, anitakhizi minal jibali buyuta, nak buat rumah, Allah Ta'ala bagi ilham, ambil bukit-bukit. Wa minas syajar, ambil pokok-pokok, nak buat rumah dekat pokok-pokok. Wa mimma ya'rishun, dan di rumah-rumah yang didirikan manusia. Dia kata, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di rumah-rumah yang didirikan oleh manusia. Ada kadang dalam rumah kita ujung ceruk sana sini dia ada yang dibuat sarang. Surah An-Nahl. Jadi bentuk yang kedua ni adalah bentuk wahyu yang Allah berikan, yang disebut oleh pengarang sebagai ilham kepada binatang, dan bentuk naluri binatang secara normal. Kalau binatang itu lepas dia beranak, nama binatang, binatang, seekor binatang dia beranak, anaknya kecil, dia tak pijak anak dia tu. Itu ilham. Ilham. Tak kisahlah yang namanya harimau, yang rimau ni dia makan binatang, tapi bila keluar anak, dia tak makan anak dia. Itu juga ilham kepada binatang. Itu fitrah. Itu fitrah manusiawi. Ini fitrah lil hayawan. Untuk haiwan juga ada. Itu bentuk yang kedua. Okey, itu dua bentuk yang pengarang bawakan
dalam bentuk ilham kepada manusia dan binatang. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan tengok bentuk yang ketiga. Dia ada bentuk dalam bentuk isyarat, ada dalam bentuk bisikan ilham ini, ada dalam bentuk kepada malaikat, kemudian ada kepada para nabi, ada beberapa bentuk lagi ilham yang Allah sampaikan. So kita berhenti pada muka surat 44 tu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.